Boleh kat dalam. Okey kan. Scan tu. Sekarang pukul 11.07 pagi. With the Haziq and the Alid. Kena scan dulu. Scan dulu. Scan. Namakan grup lah. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Aziz Fadil. Nama saya Muhammad Nur Ali. Dan nama saya Muhammad Akifwan bin Yahya. Hari ini kami akan menerangkan tentang tokoh. Johan Joshua Wilkerman. Kami berada di National Art Gallery. So, let's go! Johan Wilkerman atau lebih dikenali sebagai Johan Wilkerman merupakan seorang ahli arkeologi dan sejarawan Jerman. Beliau lahir pada Disember 9, 1717 di Stendal, Prussian Saxony. Beliau merupakan anak kepada tukang kasut dan menerima pendidikan yang terhad oleh kerana hidupnya yang miskin. Namun itu tidak menjadi penghalang kepada beliau untuk mengejar impiannya dalam sastra klasik dan sejarah menerusi belajar secara bersendirian. Pada tahun 1740, beliau menjadi pengajar di Venice dan di Rom di mana beliau mengkaji mengenai artefak kuno dan seni. Menerusi kajian dan pemerhatiannya di Rom telah membawa Wilkerman untuk mengembangkan idea-idea baru tentang sifat seni Yunani kuno. Beliau juga percaya bahawa intipati seni Yunani adalah idealisasi kecantikan dan bentuk kecantikan idea yang terkandung dalam bentuk tubuh manusia, terutamanya dalam tubuh lelaki. Beliau juga berpendapat bahawa seni Yunani dicirikan dengan rasa harmoni serta ekspresi emosi dan intelektual yang lebih mendalam. Pada tahun 1755, Wilkerman menerbitkan buku yang bertajuk Thought on Imitation of Greek Work in Painting and Sculpture yang merupakan yang pertama daripada karya utamanya. Pada tahun 1764 pula, beliau telah menerbitkan The History of Ancient Art yang menjadi klasik dalam bidang itu dan mempunyai kesan yang besar terhadap perkembangan sejarah seni. Namun pada tahun 1768, Wilkerman telah dibunuh di Itali. Kematiannya adalah satu kehilangan yang besar orang cakap dalam bidang sejarah seni. Tapi idea dan karyanya tetap terus dibaca dan dikaji secara meluas hingga ke hari ini. Beliau juga telah diingati sebagai salah satu tokoh yang terpenting dalam sejarah seni dan juga arkeologi. Pada hari ini saya akan menerangkan perkara mengenai teori yang diperkenalkan oleh Johan Joshua Wilkerman. Untuk pengetahuan semua, antara teori yang diperkenalkan oleh Wilkerman ialah teori keindahan. Menurut Wilkerman, setiap individu telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan keupayaan semula jadi, iaitu sifat untuk mengenal dan menikmati keindahan alam ciptanya. Tetapi, tahap kebolehan di antara setiap individu manusia adalah berbeza-beza. Justru, Wilkerman berpendapat bahawa seseorang penggemar seni atau seniman perlu terus melatih panca indera mereka, yakni kebolehan mengesan. Keindahan adalah sebenarnya datang daripada panca indera dan deria seperti mata, tangan, hidung dan lain-lain lagi. Kita mempercayai bahawa semua orang yang lengkap dirinya mempunyai kebolehan untuk mengenal keindahan. Wilkerman juga memberi penekanan bahawa keindahan tidak akan wujud dalam diri seseorang sekiranya ia tidak berminat untuk mendalami sifat keindahan itu sendiri. Contohnya, seseorang yang mengajar muzik kepada seseorang yang tidak berminat muzik, maka proses untuk memperolehi dan merasai keindahan muzik itu tidak akan wujud. Tetapi, keindahan atau estetika tersebut akan lahir sekiranya muzik itu diajar kepada individu yang berminat dan mempunyai bakat. Justru, lahirlah sifat untuk menghayati dan merasai bentuk keindahan dan estetika itu sendiri. Keindahan perasaan perlu dilahirkan dengan menggunakan imajinasi yang baik. Sekiranya kita ingin mengamati dan menghayati keindahan yang terdapat pada sesebuah catatan, mata memainkan peranan yang penting kerana ketetapan mata akan menggambarkan bentuk yang benar, keagungan dan keindahan yang terdapat pada catatan itu. Arca adalah suatu bentuk dalam susunan 3 dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa Latin iaitu sucupere, bermakna satu proses mengukir, melarik, mencongkir dan menguris. Selalunya arca dapat dilihat di galeri, taman permainan dan tempat-tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti muzium dan tunggu peringatan.
Jenis-jenis arca. Arca bersifat realis atau abstrak. Arca realis menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikiran yang tinggi untuk menginterpretasikan bentuk dan maksud arca tersebut. Ini sesuai dengan peranan pengacar itu sendiri dalam merakam segala pengalaman melalui peluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Arca terbagi kepada dua kategori besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi. Teori seni menerangkan aspek ini dari topik teori normatif yang menyediakan kaedah untuk menemui konsep karya mereka dalam bidang falsafah yang boleh ditubuhkan setiap versi teori seni. Ia sangat dikaitkan dengan analisis berbeza dalam estetika disebabkan oleh hakikat bahawa setiap pertimbangan berkenaan dengan sifat dan fungsi seni itu sendiri terdapat pada had disiplin. Persempadanan yang rumit ini memerhatikan teori seni dari aplikasi individu atau sosial. Ia boleh digambarkan sebagai keseluruhan artistik. Teori mimesis berpijak pada pemikiran bahawa seni adalah usaha untuk mencipta sesuatu peniruan daripada alam. Kata mimesis berasal klan kata Yunani yang berbau maksud peniruan. Teori mimesis yang pertama kali dicetuskan oleh Plato dan diteruskan dengan Aristotle. Tambahan lagi, mimesis tidak sahaja berlaku untuk seni rupa tetapi mimesis juga berlaku untuk seni muzik, drama, sastra dan sebagainya. Teori mimesis amat penting dalam seni kerana dari zaman Yunani dan dihidupkan semula dalam seni Renaissance. Malahan sehingga kini mimesis masih cukup berpengaruh hingga dari teori mimesis adalah perkembangan seni naturalisasi. Johann Joachim Winckelmann. Kalau kita dengar dia nama dia, mungkin kita akan bayangkan latar pendidikannya. Tapi ternyata untuk mendapatkan pendidikan, Winckelmann harus bergantung pada beasiswa kerana dia dilahirkan keluarga yang miskin. Ayahnya bekerja sebagai tukang kasut yang pastinya pada saat itu pendapatan mereka mesti rendah kerana tidak dapat membiayai pendidikan Winckelmann. Tapi Winckelmann berhasil membuktikan bahawa kemiskinan tidak menghalangnya dalam mengejar pendidikan dan berkarya. Ia memiliki keinginan dan semangat yang kuat dalam belajar sehingga dia mampu mendapat peringkat yang paling tinggi ataupun peringkat pertama dalam beasiswa yang diterima olehnya. Menurut Katerina Holle, seorang ahli kisah hidup Johann Winckelmann memiliki karakter seorang sarjana yang sejati. Karakter ini ditunjukkan dari komitmen dan pengabdiannya terhadap ilmu pengetahuan selama hidupnya. Winckelmann memedulikan atau tertarik dengan hal-hal yang berbau ketenangan atau kenyamanan. Ia pun memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Nice set. Tepi sikit. Okey gang. So untuk rumusannya adalah Secara rumusannya, kalau kita dapat lihatkan menyeluruh kepada apa yang kita bincangkan sepanjang hari ini, kita dapat lihat yang Winckelmann ni dia seorang yang di mana datang daripada keluarga biasa, sederhana, tapi disebabkan semangat cita-cita dia mampu membawa kehidupan yang lebih baik. Dan kita dapat lihat juga dia sangat fokus kepada keindahan sesuatu benda. Macam mana pendapat kamu? Pendapat saya, seni adalah merupakan karya yang diimplementasikan pada hasil imajinasi dan idea kreatifnya. Jadi kita sebagai yang menonton atau menilai, kita kena tahu apa itu nilai keindahan yang diberi nama sebagai estetik. okey, dan kesimpulannya adalah Sekian terima kasih. sekian, terima kasih.